Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu lagi di dalam rakaman kuliah pembacaan hadis-hadis dan juga huraian dan ulasan daripada kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan khususnya rakaman ini buat sidang jemaah daripada Taman Desa Sentosa Surau As-Salikin dan umumnya kepada semua yang mendengar dan juga melihat. Pada bulan ini insya-Allah masih lagi kita belum ataupun masih lagi dalam situasi kita tidak dapat mengimarahkan surau dan masjid seperti sebelum ini kerana ujian dan juga kekangan yang datang. Namun begitu, kita sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang sepatutnya kita mempunyai rasa, mempunyai niat untuk kembali ke rumah Allah, kembali memakmurkan masjid dan surau. Orang-orang di antara orang-orang yang mendapat naungan ataupun teduhan di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, ialah orang-orang yang hatinya ada kaitan ataupun hatinya terikat, mu'allaqum bil masajid, hatinya tergantung ataupun terpaut pada masjid. Apabila pulang daripada masjid masih berkeinginan ataupun sentiasa mempunyai niat untuk kembali balik ke masjid, ulang-alik ke masjid. Setiap waktu mengharapkan ataupun mengimpikan untuk kembali ke masjid bersolat berjemaah. Maka itulah antara sifat, antara pengharapan kita sebagai orang-orang Islam yang sepatutnya mempunyai kaitan yang rapat dengan masjid. InsyaAllah kita doakan, kita solat hajat, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat kembali menunaikan solat berjemaah dan solat fardu Jumaat sebagaimana yang sebelum ini, insya-Allah. Kita menyambung lagi kuliah ataupun rakaman ini dalam bab dosa dan pahala. Hadis berkenaan dengan catatan kebaikan dan kejahatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, telah tetapkan kepada hamba-Nya umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu
Di dalam hadis qudusi disebutkan bahawa seseorang yang ingin melakukan satu kebaikan tetapi dia tidak sempat untuk melakukannya, maka tetap dituliskan untuknya satu kebaikan. Apabila dia dapat melakukan kebaikan itu, maka dituliskan untuknya 10 kebaikan. Sehingga paling kurang 10 dan akan dilipat kali gandakan sehingga 700 kali ganda ataupun lebih lagi daripada itu. Dan jika seseorang di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berniat melakukan keburukan, kejahatan, lalu dia tidak melakukannya, membatalkan niatnya, maka akan dituliskan untuknya satu pahala. Dan jika dia melakukannya juga dituliskan untuknya satu dosa. Nilaian niat. Dalam hal melakukan kebaikan dan kejahatan, niatnya sahaja pun sudah ada nilainya. Orang yang berniat hendak melakukan sesuatu perkara yang baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan orang yang berniat untuk melakukan sesuatu kejahatan, tetapi ia tidak melangsungkannya, maka Allah Ta'ala memberi kepadanya satu kebaikan yang sempurna kerana kejayaannya menentang dan membatalkan niatnya yang jahat itu, sehingga ia tidak melangsungkan kejahatan yang diniatkannya. Balasan Allah Ta'ala yang demikian ialah sebagai menilai niat seseorang. Mengenai amal perbuatan, maka lain pula nilainya. Tiap-tiap satu amal kebajikan diberi sekurang-kurangnya 10 pahala, manakala tiap-tiap satu amal kejahatan dibalas dengan satu kejahatan sahaja. Dengan ini nyatalah setakat mana melimpahnya kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Itulah kesimpulan daripada hadis berkenaan dengan ketetapan ketetapan tentang pahala dan juga dosa kepada seseorang hamba. Menjelaskan lagi ataupun memperlihatkan kemurahan dan limpah rahim, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sekalian hamba-hambanya. Bahkan kita lihat, kita kembali bermuhasabah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita umat akhir zaman ini dengan pelbagai keistimewaan, pelbagai kelebihan. Di antaranya ialah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan yang kita baru lepas lalui ini, dilipat kali gandakan amalan sunat seperti amalan fardu. Sebagaimana yang muslimin muslimat mungkin pernah dengar bahawa seseorang hamba itu, dalam satu hadis ada menyebutkan, seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada rahmat Allah, dengan menunaikan amalan-amalan fardu. Iaitu setiap amalan fardu ini mempunyai kelebihan, keutamaan yang lebih besar berbanding amalan-amalan sunat. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita perlu faham bahawasanya kita perlu mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan-tuntutan agama yang hukumnya fardu. Di antaranya ialah kita lihat di dalam susunan rukun Islam, selepas mengucap dua kalimah syahadah, yang tuntutan daripada dua kalimah syahadah itu iaitu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sentiasa kita setiap masa perlu memperbetulkan ataupun memperbaiki iman kita, memperbaiki syahadah kita dengan melakukan menceritakan, mentuturkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang akan meningkatkan iman. Di antaranya ialah kita bermuzakarah tentang iman, tentang akhirat, tentang
kehidupan selepas mati, tentang bagaimana Allah SWT menciptakan makhluk ini di dalam penciptaan siang dan malam, silih bergantinya siang dan malam, dan juga penciptaan makhluk-makhluk yang lain, adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Itu sentiasa kita kena usahakan, kerana itu tuntutan daripada rukun Islam yang pertama, iaitu syahadah. Dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita perlu mempertingkatkan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidup yang baginda telah tunjukkan, perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita sepanjang masa, sepanjang hidup. Kemudian pada rukun Islam yang kedua, iaitu perintah Allah SWT yang paling utama, yang paling besar, sembahyang. Maka sembahyang fardu ialah satu perkara yang mendekatkan diri seseorang hamba itu kepada Allah SWT, dan tidak mesti didahulukan. Begitu juga dengan puasa fardu bulan Ramadan. Kemudian zakat ataupun sedekah yang fardu yang dipanggil zakat pada orang-orang yang mampu dan juga cukup haul dan nisab. Kemudian haji, menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang mampu pergi kepadanya. Maka dalam perintah-perintah Allah SWT, hukum-hukum yang fardu ini, terdapat kelebihan yang sangat besar. Sebab itu bila di bulan Ramadan dilipat kali gandakan amalan sunat kepada amalan fardu, maka kita perlu tahu bahawasanya ia adalah satu pemberian yang sangat besar. Kemudian setiap satu fardu dilipat kali gandakan sebanyak 70 kali ganda. Dan juga di dalam bulan Ramadan yang mulia, adanya Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Diberikan sehabis baik, diberikan bukan diskaun. Diskaun ni daripada mahal jadi murah, tapi ini dilipat kali gandakan. Hadiah tu diganda-gandakan. Bukan setakat hadiah biasa-biasa, tetapi hadiah yang nilaiannya lebih daripada seisi dunia ini. Jadi itu dengan amalan fardu yang dilakukan. Maka oleh kerana itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlu merasakan, perlu memasukkan dalam hati kita kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sedar, kita perlu faham kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang sangat berkorban, yang telah bersusah payah, yang menghadapi segala macam kesakitan dan kesukaran dalam melahirkan dan membesarkan anaknya. Maka ibu itu sangat sayang, seorang ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Sebab itu apabila kita lihat anugerah Allah SWT, ketetapan Allah SWT ini, satu pahala, satu perbuatan baik dibagi 10, satu perbuatan yang salah hukumannya atau pembalasannya hanya 1, maka sepatutnya kita menerima, sepatutnya lah kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berbalik kepada niat ini, ada sesetengah keadaan yang mana niat seseorang hamba itu lebih bernilai. Niat seorang itu lebih bernilai daripada perbuatannya. Kita lihat contohnya orang yang berniat untuk sembahyang tahajud. Dia telah berazam, iaitu berniat dan berazam untuk bangun solat tahajud. Dan dia dengan niat dan azam itu, pastilah kalau kita ini orang yang bila dia terbangun maka dia akan terus bangun lah. Ataupun dia telah pun buat persiapan seperti mengunci jam, set alarm. Tetapi
jika tidak bangun juga, maka dia telah mendapat pahala penuh untuk sembahyang tahajud, untuk sembahyang pada malam itu. Begitu juga orang yang berniat untuk dengan niat yang besar. Contohnya, kita perlu pasang niat. Pasang niat. Kalau amalan-amalan fardu ni, setiap amalan kita memang kena ada niat. Niat ini kalau dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i, niat ini ialah ketika mula melakukan satu-satu amalan. Contohnya orang yang seorang yang sembahyang, maka niat itu dilintaskan pada ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dilintaskan rukun-rukun niat. Begitu juga kalau berpuasa, sebelum mula berpuasa lah. Kalau puasa sebelum, iaitu pada malam hari, puasa fardu, puasa Ramadan. Ataupun contohnya seperti ibadah wajib, nak bezakan antara ibadah dengan adat. Mandi wajib contohnya. Kalau mandi tak wajib, mandi biasa, tak ada niat pun mandilah. Tapi kalau mandi wajib, maka ketika air mula kena pada anggota yang pertama, ketika itulah niat dilintaskan. Maka jadilah mandi itu satu amalan yang akan mengangkat hadas besar. Ibadah yang mengangkat hadas besar. Jadi di situ membezakanlah antara ibadah dan adat. Jadi niat itu sangat berkesan. Niat itu sangat mempunyai kesan di dalam kehidupan kita ini. Seseorang itu perlu pasang niat. Kalau dalam hidup ini, kita kebanyakan kita telah pun ada niat. Satu masa nanti aku nak buat apa. Selepas umur aku melepasi sampai umur sekian-sekian, aku nak buat apa. Ataupun aku dah lama sangat buat satu benda, maka bila aku nak tinggalkan. Ataupun aku tak mula-mula lagi, bila aku nak mulakan. Maka di dalam kehidupan kita ini, yang pastinya semua orang, semua yang hidup akan merasai kematian, dan setiap orang telah ditetapkan ajalnya. Dia akan menghabiskan segala rezeki yang Allah SWT telah tetapkan di dunia ini. Apabila habis, maka tidak akan terlewat walaupun satu saat, tidak akan cepat walaupun satu saat. Maka oleh kerana itu, kita juga perlu pasang niat. Bagaimana kita hendak mati. Bagaimana kita nak meninggal dunia. Selain daripada persiapan-persiapan, pastilah persiapan-persiapan menuju ke alam barzakh dengan iman dan amalnya. Seseorang yang pergi ke tanah haram, ke haramain, maka dia berniat pergi umrah ataupun pergi haji, dia boleh berniat untuk supaya meninggal di sana. Kerana di sana ada kelebihan khas bagi orang yang meninggal dunia di tanah haram, lalu dikubumikan di kuburan Baqi' ataupun di kuburan di Mekah, Baqi' di Madinah, dan kuburan Ma'alla di Mekah. Maka dikebumikan, meninggal di sana mempunyai kelebihan-kelebihan yang khusus. Ada doa keampunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia meninggal dunia pada hari Jumaat, juga mempunyai kelebihan yang tertentu. Dan juga meninggal dunia dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Maka kita pun kena ada pasang niat untuk meninggal dunia. Contohnya, kita berniat, ya Allah, dalam doa kita, jadikanlah aku ini meninggal dunia dalam keadaan menyampaikan ataupun menyampaikan agamamu, dalam keadaan meninggal ketika menuntut ilmu. Seseorang yang belajar, sebenarnya semua kita masih belajar, yang mengajar ataupun yang mendidik pun sama, masih dalam belajar. Maka kita boleh berniat. Mungkin kita ada kalau di waktu boleh pergi ke kelas ataupun masuk menghadiri kuliah-kuliah, tazkirah, maka kita berniat, ya Allah, aku pergi ini sebagai penuntut ilmu, aku pergi belajar ini supaya aku dapat menghilangkan kejahilan dan juga menyampaikan agamamu, beramal dengan apa yang aku belajar dan dapat sampaikan. Maka itu adalah
adalah niat kita. Dan juga di samping itu, kita perlu melakukan perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang akan menjadi saham yang berterusan. Bukan, dia ada kaitan dengan pahala yang Allah SWT berikan, iaitu pahala ganjaran yang berterusan. Seolah-olah kita ni buat saham lah. Jadi macam kita ni mempunyai akaun ataupun mempunyai persen di dalam satu pelaburan. Buat pelaburan yang tidak akan putus-putus pahalanya. Kalau di dunia ni ada orang, ada pelaburan, ada persen, ada saham yang mana wangnya tidak berhenti masuk. Walaupun banyak dikeluarkan, lebih banyak lagi masuk. Maka kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang yang meyakini janji-janji Allah, kita pasti bahawasanya kehidupan kita akan berakhir dan bekal kita ialah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, dan bekalan yang sebaik-baiknya ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini dalam kitab Mastikah Hadis ini ada satu hadis yang dibawakan dalam kitab ini yang berbunyi lebih kurang, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang menunjukkan ataupun mendakwahkan orang, mengajak orang kepada satu kebaikan, maka dia akan dapat ganjaran seolah-olah dia mengamalkannya. Barang siapa yang menda'a ila siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka seolah-olah dia orang yang melakukannya. Katakanlah seseorang itu mengajak seseorang untuk sembahyang. Ada orang yang jauh daripada sembahyang ataupun selalu tinggal sembahyang, maka diajak, diceritakan tentang kelebihan sembahyang, ataupun sebenarnya kita ni hamba Allah. Tuntutan kita ialah sebagai hamba untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Ceritakan tentang kelebihan sembahyang. Maka orang yang jauh daripada sembahyang tu dapat mendirikan sembahyang. Kemudian kita terangkan lagi bahawasanya sembahyang-sembahyang ditinggalkan, kita qada semula. Pendapat ijma' ulama, qada semula sembahyang-sembahyang fardu yang ditinggalkan, di samping beristighfar dan bertaubat. Maka kemudian setelah orang yang mengajak itu mungkin meninggal dunia terlebih dahulu, orang yang diajak untuk sembahyang itu masih hidup dan masih sembahyang. Kemudian bukan setakat dia sembahyang fardu, dia telah ganti sembahyang-sembahyang ditinggalkan. Kemudian setelah selesai dia tambah dengan sembahyang-sembahyang sunat ataupun dengan sembahyang fardu dia sahaja pun, menyebabkan semua pahala yang didapati, yang diberikan kerana solat itu masuk ke buku catatan, masuk dalam buku amalan orang yang mengajaknya sembahyang walaupun dia telah meninggal dunia. Maka itulah saham, itulah persen yang sangat menguntungkan, yang tidak akan rugi sama sekali, yang pastilah sangat bermanfaat untuk kehidupan di alam barzakh dan di akhirat sana. Namun begitu sebaliknya, sesiapa yang menunjukkan ataupun mengajak ke arah kejahatan, ke arah kesesatan, maka dia juga akan dapat saham, dia juga akan dapat kesan daripada perbuatan ajakan ke arah keburukan itu. Sebab itulah ada sebahagian orang yang alhamdulillah, walaupun pernah menunjukkan contoh yang tidak baik, pernah menyebabkan orang lain ikut cara-cara yang tidak baik, tapi apabila dia berubah, maka dia pun tunjukkan juga perkara-perkara yang baik. Tunjukkan perubahan itu bukan kerana nak menunjuk baik, tetapi untuk menunjukkan bahawasanya perbuatan yang dahulu salah. Ikutlah yang baru ini, ikutlah perubahan saya ini. Mudah-mudahan kita ditukarkan amalan yang buruk itu kepada kebaikan. Maka setelah
usaha-usaha itu. Orang-orang yang nak berubah ini kembali tunaikan apa yang tertinggal, qada semula, tunaikan hak orang-orang yang diambil, yang dizalimi. Maka setelah melakukan perkara-perkara itu, barulah berserah kepada Allah, barulah mengharapkan Allah SWT mengampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Berbalik kepada tadilah, kepada masalah qada, contoh qada sembahyang lah. Apabila kita, walaupun kalau muslimin muslimat lihat, kalau buka di alam maya, mana-mana sumber video, maka akan didapati ada sebahagian agamawan yang mengatakan bahawa sesiapa yang dahulu meninggalkan solat-solat fardu, maka dia tak perlu qada, perlu bertaubat dan juga ke hadapan jangan tinggalkan lagi solat, kekallah menunaikan solat-solat fardu. Dan ada yang mengatakan bahawa dia boleh sembahyang, memang dia sembahyanglah fardu sahaja, yang ke depan yang ke belakang tak perlu qada, kerana katanya solat-solat sunat ini mempunyai pahala-pahala yang khusus. Maka sebenarnya ijma' ulama, kebanyakan ulama, semua ulama 4 mazhab mengatakan bahawa sembahyang fardu yang ditinggalkan itu perlu diqada semula, kerana kita lihat, kita faham, kita ambil pendapat ini yang menyatakan perlunya qada sembahyang-sembahyang fardu yang telah lalu, daripada kita ambil dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dahulu sepatutnya apabila akil baligh, wajib menunaikan solat fardu 5 waktu, tetapi ditinggalkan dalam keadaan cuai, dalam keadaan jahil. Maka apabila seseorang yang tinggalkan sembahyang itu ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat, maka sebenarnya pendapat yang mengatakan dia perlu ganti itu adalah lebih ringan lagi. Sebab apa? Cara untuk amalkannya ialah kita buat anggaran berapa yang tertinggal, kemudian buat kira-kira, lapangkan masa, tapi tidaklah sehingga tak boleh buat apa-apa kerja, tidaklah sehingga tak boleh nak cari nafkah, tidaklah sehingga tak boleh berehat. Namun begitu, usahakan, perlu ada usaha, perlu ada target di dalam mengganti solat. InsyaAllah hati lebih tenang. InsyaAllah hati lebih tenang dan juga lebih menepati tuntutan kita sebagai hamba Allah yang berhutang kepada Allah. Kalau dalam hadis berkenaan dengan tidak ada dosa pada meninggalkan solat kerana lupa ataupun tertidur, kemudian bila ingat ataupun bila bangun daripada tidur, sembahyang balik. Bila waktu dah habis, qada lah tu. Maknanya kalau lupa atau tertidur pun diperintahkan supaya sembahyanglah yang waktu yang lupa ataupun waktu yang dah terlepas sebab tidur itu. Maka apatah lagi solat-solat yang ditinggalkan bukan dengan sebab terlupa, bukan dengan sebab tertidur, maka lebih kuat lagi lah. Dan insya-Allah kesimpulannya, jika katakanlah sembahyang-sembahyang fardu yang lalu yang tertinggal itu hukumnya tidak wajib qada, perlu bertaubat, maka jika dilakukan pasti tak ada sebarang kerugian. Tak ada. Kalau dah kata sembahyang juga tapi hukumnya sebenarnya tak wajib, tapi kita sembahyang juga, maka pastilah tidak ada ruginya berbanding jika tidak menunaikan solat qada tapi sebenarnya hukumnya wajib, maka tidak dapat. Kalau qada dua-dua dapat. Kalau hukum sembahyang qada tu wajib, hukum mengqadakan sembahyang ditinggalkan itu wajib pun dapat pahala, dapat memenuhi tuntutan. Kalau hukum sembahyang kalau hukum qada sembahyang yang telah lalu itu wajib, maka menepatilah tuntutan
syarak tuntutan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah untuk amalkan apa yang kita tahu dan sampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi sebab, kita menjadi penyebab orang ke arah kebaikan, dan insya-Allah semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mad'u ataupun madlul, orang yang diajak, orang yang ditunjukkan ke arah kebaikan, akan masuk ke dalam akaun, akan masuk ke dalam buku catatan orang yang mengajak, buku catatan orang yang berdakwah, buku catatan orang yang mengajarkan, buku catatan orang yang memanggil orang ke arah kebaikan dan ke arah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.